Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke program E-Belajar Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Subjek Kimia tingkatan 4, asid, baz dan garam pada subtopik 6.11 Analisis Kualitatif. Bersama guru anda pada hari ini, Cikgu Azlina binti Awang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. So, saya akan sambung pada standard pembelajaran yang kedua, menghuraikan ujian pengesahan bagi mengenal pasti cation dan anion. Okey, kita telah pun lihat dalam video yang sebelum ni, pemerhatian terhadap sifat fizik garam, tindakan haba ke atas garam, dan sekarang kita akan lihat pada ujian anion dan cation dan ujian pengesahan cation. Setelah langkah pertama dan langkah kedua dibuat, iaitu pemerhatian terhadap sifat fizik garam, dari segi ketelarutan garam dalam air, dari segi warna garam, kemudian tindakan haba ke atas garam, jadi garam tersebut akan membebaskan gas dan menghasilkan oksida logam. Jadi kita telah pun membuat inference kepada apakah cation dan anion yang hadir dalam garam tersebut. Jadi, setelah itu, langkah seterusnya ialah membuat ujian pengesahan bagi kehadiran anion dan cation. Okey, kita tengok dulu ujian pengesahan bagi anion. Sekiranya kita meramalkan ion karbonat hadir dalam garam, maka kita tambahkan asid cair ke dalam larutan garam tersebut dan kita akan dapati bahawa air kapur menjadi keruh. So, ujian ini mengesahkan bahawa terdapatnya ion karbonat di dalam garam tersebut. Sekiranya inference kita terdapat ion sulfat dalam garam, kita tambahkan asid nitrik dan larutan argentum nitrat ke dalam larutan garam. Kita akan dapati mendakan putih hadir, menunjukkan ion sulfat hadir dalam garam tersebut. Sekiranya kita meramalkan dalam garam tersebut terdapat ion klorida, maka kita tambahkan asid hidroklorik dan larutan barium klorida ke dalam larutan garam dan kita dapati pemerhatian ialah mendakan putih. Sekiranya ion nitrat yang hadir dalam garam tersebut, kita buat ujian pengesahan dengan menambahkan asid sulfurik cair, larutan barium 2 sulfat dan beberapa titis asid sulfurik pekat. Dan hasilnya kita akan dapati cincin perang terbentuk. So, semua ni adalah ujian bagi menunjukkan apakah anion yang hadir dalam garam tersebut. Ini pula ujian bagi pengesahan cation yang hadir dalam garam tersebut. Okey, masukkan dalam 2 cm padu larutan garam ke dalam sebuah tabung uji. Kemudian tambahkan beberapa titis larutan natrium hidroksida. Kita gunakan larutan natrium hidroksida sebagai reagen untuk menentukan apakah cation yang hadir dalam garam tersebut. Okey, kita perhatikan adakah mendakan terbentuk atau tidak. Sekiranya tiada mendakan terbentuk, maka apa yang kita perlu buat ialah kita panaskan larutan tersebut, lihat. Dan dia akan membebaskan gas, kita test. Sekiranya gas tu menukarkan warna kertas litmus merah lembap menjadi biru, maka gas yang hadir adalah gas amonia. Jadi, kemungkinan ion amonium hadir. Menunjukkan cation yang hadir dalam garam tersebut ialah ion amonium. Tetapi sekiranya mendakan terbentuk, menunjukkan bahawa larutan garam tidak larut, maka kita perhatikan warna mendakan tersebut. Sekiranya mendakan berwarna terbentuk, kita perhatikan warna mendakan. Sekiranya warnanya warna hijau, maka ion yang hadir ialah ion ferrum 2, warna perang ion ferrum 3, warna biru menunjukkan kehadiran ion kuprum 2. Tetapi sekiranya mendakan itu tidak berwarna,
Kita tambah lagi larutan natrium hidroksida berlebihan. Dan kita perhatikan adakah dia larut atau tidak. Sekiranya tidak larut, mungkin ion yang hadir ialah ion magnesium atau ion kalsium. Tetapi sekiranya garam tersebut larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, maka ion yang hadir kemungkinan ion plumbum 2, ion aluminium atau ion zinc. Okey, inilah carta alih bagi ujian cation dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Kaedah kedua, kita boleh menggunakan larutan amonia untuk menguji kehadiran cation dalam suatu larutan garam. Okey, kita tambahkan beberapa titis amonia ke dalam larutan garam. Kita perhatikan adakah mendakan terbentuk. Sekiranya tiada mendakan terbentuk, kemungkinan ion yang hadir ialah ion kalsium atau ion amonium. Sekiranya mendakan terbentuk, kita perhatikan adakah mendakan tersebut berwarna ataupun tidak. Okey. Sekiranya dia berwarna, perhatikan warnanya. Warna hijau menunjukkan kehadiran ion ferrum 2. Warna perak menunjukkan kehadiran ferrum 3 dan warna biru ion cuprum 2. Sekiranya mendakan tidak berwarna, menunjukkan mendakan berwarna putih, kita tambahkan larutan amonia berlebihan. Dan perhatikan keterlarutan garam tersebut. Sekiranya larut dalam larutan amonia berlebihan, sekiranya tidak larut dalam larutan amonia berlebihan, maka kemungkinan ion yang hadir sama ada ion magnesium, ion aluminium atau ion plumbum 2. Tetapi sekiranya larut dalam larutan amonia berlebihan, maka ion yang hadir dalam garam tersebut ialah ion zinc. Okey. Ini kita menggunakan larutan amonia. Seterusnya kita boleh membuat ujian pengesahan bagi cation. Okey. Yang berikut ni ialah ujian pengesahan bagi kehadiran ion amonium, ion ferrum 2 dan ferrum 3. Okey, ion amonium ditambahkan dengan reagen Nessler. Pemerhatiannya ialah mendakan perang. Bagi ujian pengesahan ion ferrum 2, kita gunakan larutan kalium hexacyanopherate 3. Mendakan biru tua terbentuk. Dan ion ferrum 3, kita gunakan larutan kalium hexacyanopherate 2, mendakan warna biru tua terbentuk. Atau kita juga boleh menggunakan larutan thiocyanat, larutan berwarna merah darah terbentuk. Okey, berikut ialah ujian pengesahan bagi kehadiran ion plumbum 2 dan ion aluminium. Kita tambahkan sedikit larutan kalium iodida ke dalam larutan garam. Jadi ada dua kemungkinan pemerhatian dia. Satu ialah mendakan kuning terbentuk. Kita panaskan mendakan kuning tersebut. Mendakan kuning larut dalam air panas dan menjadi larutan tidak berwarna. Dan apabila disejukkan, mendakan kuning terbentuk semula. Ini menunjukkan ion plumbum 2 hadir. Tetapi sekiranya apabila ditambahkan dengan larutan kalium iodida tiada mendakan terbentuk, maka ion aluminium hadir. Okey, kita telah pun tengok semua step yang diperlukan untuk menjalankan analisis kualitatif garam. Okey, sekiranya kita terdapat satu garam yang tidak diketahui apakah garam tersebut, maka secara ringkasnya ini adalah urutan langkah-langkah yang perlu dibuat. Kita perhatikan warna garam tersebut, tengok sama ada dia larut tak larut dalam air, tengok warna larutan dia dalam air. Kita panaskan garam tersebut. Okey, kemudian buat ujian gas.
Kemudian step 3, tambahkan air ke dalam garam tersebut. Tengok larut atau tak larut. Sekiranya tidak larut, tambah asid nitrik cair. Dan sekiranya larut, kita pun buatlah ujian anion dan ujian cation. So, ini adalah langkah-langkah dalam ujian analisis kualitatif garam. Okey, so sampai sini saja video saya. Ini adalah video terakhir untuk tajuk untuk bab 6, acid base dan garam. Terima kasih semua.